Jadual menunjukkan formula empirik dan formula molekul bagi tiga sebatian. Alright, so jadi formula empirik ni adalah dia punya nisbah terkecil, C5H10. Kalau X jadi berapa? CH2 lah, no? Yang ni kita tak tahu, kita kena kira. Alright, nyatakan maksud formula empirik. Formula yang menunjukkan nisbah besarkan sikit, nisbah mol teringkas atom sesuatu unsur dalam sebatian. Alright. Warna hijau ni tak pernah nampak apa. Dekat warna lain lah. Merah. Okey. Next. Tuliskan formula empirik bagi sebatian X dalam jadual 2. So, kita dah buat tadi iaitu CH2. No? Formula empiriknya adalah CH2. Okay, next. Jisim molekul reaktif bagi sebatian Y ialah 116. Sebatian Y 116. Okay. 116. Sama dengan CH2 ni kalau kita darabkan dengan N dapat 116. Okey, CH2O betulkan sikit. CH2O kali dengan N sama dengan 116. Jadi kita carilah CH2O ni, dia punya jisimnya 12. Ya, C12. H ada 2, so 1 tambah 1 tambah O adalah 6. 16. Okey, darab dengan N sama dengan 116. Okey, 12, 13, 14, 14 tambah 30. N 116. Okey, tengok. Soalan ni apa tu, ada silap ni, saya ingat lagi tahun lepas. No, 116 bagi 30 memang tak dapat. No, 12 tambah 1, 13, 14, 14 tambah 16, N. Okey, bukan 116 ni. Nah. Ni bukan 116. CH2O, ini maksudnya alkohol. Ni alkohol. Mungkin lah kalau saya kata, ini saya tahu ni alkohol pelajar. CH2O adalah alkohol. Y CH2O. Ni alkohol. Pasal apa saya kata ni alkohol? Sebab O ada satu. O ada satu. Boleh jadi lain daripada alkohol. Sebab ni empirik. Okey. Jadi soalan ni ada masalah dengan 116 ni. Sebab kita pun tak tahu apa intention soalan nak bubuh berapa. Kalau dia tak 120 senang. Saya tahu 30 bagi 120 kita boleh buat. Katalah kita bubuh 120. Tak jadi ke tak saya pun tak tahu 120 ni. 120 jadi N sama dengan 120 bagi 30. Jadi kita N 1 kali 3. 4 kali 3. N sama dengan 4. N bila N sama dengan 4, maka kita boleh darab balik supaya dapat molecular formula, iaitu C4 H8O4. Jadi O sampai 4 ni tak ada. Yang kita ada O2. Okey, jadi inilah maksud saya soalan ni silap. Boleh tak? Ini soalan ni saya just cut and paste daripada latihan-latihan. Saya tak pasti saya ambil dari mana soalan ni. Okay, so basically macam itulah. So kita KIV je soalan ni. Next. Ada soalan so far?
Faham tak? Okey, next. Y dihasilkan semasa proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah seperti ditunjukkan di bawah. Karbon dioksida tambah air dapat Y tambah oksigen. Okey, berdasarkan jawapan anda, seimbangkan persamaan di bawah. Okey, apakah Y? Nah, ini proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan glukosa. No, C6H12O6. C6H12O6. Macam mana nak tahu ni? Dalam chapter mana kita belajar? Sebatian karbon. Dalam sebatian karbon kita dah belajar penghasilan glukosa. Daripada bukan penghasilan alkohol daripada glukosa. No, kita hasilkan proses fermentasi menggunakan glukosa. Glukosa tu hasilkan alkohol. So kita ada basic knowledge untuk tulis formula glukosa. Alright, so kita nak seimbangkan persamaan di bawah. C6H12O6. So C ada 6, so sini kita letak C dululah, 6. H ada 12, so sini ada 6 juga. 6 kali 2, 12. Okay, O sekarang dah ada O, kita kira O sahaja. 6 kali 2, 12 tambah dengan 6. Ada 18. Okay, 18 dekat sini dah ada 6 O. So kat sini kena ada lagi 12. So kena 12, sini 6 jugalah. 12. 12 campur 6, 18. Okay, 6, 6, 6. Boleh? Alright. Okay. Next, nyatakan dua maklumat yang boleh disimpulkan daripada persamaan itu. So, dua maklumat ni. Okay, dua maklumat yang disimpulkan. So, kita boleh sebut satu, 6 maklumat kualitatif dan maklumat kuantitatif lah. 6 mol karbon dioksida. Okay, 6 mol gas. Gas karbon dioksida bertindak balas dengan 6 mol air menghasilkan 1 mol glukosa dan 6 mol gas oksigen. Okey. Kat sini ada dua maklumat dah. Satu maklumat kualitatif. Maklumat kualitatif ni apa? Iaitu gas, dan dia punya nama bahan. Nama bahan tu kamu yang bagi, nama bahan tu yang ni glukosa. Sebab yang lain-lain tu dia dah bagi, karbon dioksida, air, oksigen dah bagi, so settle. Kamu takkan dapat markah dengan perkara yang dia dah bagi. Tapi glukosa ni kamu yang bagi, so 1 markah. Dan juga kamu bagi tahu maklumat kuantitatif. 6 ni 6 1 mol ni maklumat kuantitatif. Itu adalah dua maklumat yang kita boleh bagilah. Bila soalan suruh bagi huraikan persamaan, maksudnya kamu kena bagi tahu dua benda, kualitatif, kuantitatif. Kualitatif tu maksudnya adalah kamu bagi tahu nama bahan tu dan juga keadaan bahan tu kalau boleh. Yang karbon dioksida gas, kalau pepejal, kalau larutan tu aqueous, dan juga itu adalah maklumat kualitatif. Kuantitatif bilangan. Bilangan tu maksudnya nisbah mol dalam persamaan. Bagi tahu. Okey.
Seterusnya soalan tanya mendakan kuprum karbonat dan larutan natrium nitrat terhasil apabila larutan kuprum 2 nitrat bertindak balas dengan larutan natrium karbonat. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Ini chapter garam untuk tulis pemendakan. Okey. Kuprum nitrat bertindak balas dengan natrium karbonat menghasilkan kuprum karbonat dan natrium nitrat. 2. Okey, itu 2 markah. Okey, seterusnya. Soalan 21. Rajah 3 menunjukkan sebahagian berjadual berkala unsur A, B, C, D, E dan F bukan merupakan simbol sebenar unsur. Okey, so soalan pertama. E terletak dalam kumpulan 17. Apakah nama lain bagi kumpulan 17? Halogen. Itu dah biasa jawab. Tuliskan susunan elektron bagi atom E. 2, 8, 7. Okay, susun A, B, C, D. 287 tahu kan sebab apa 287? Ni kala 1, kala 2, kala 3. E kumpulan 17. So, sini 27, sini 287. Okey. Sorry tak nampak. Okey, tu. 27, 287. Okey. Kemudian susunkan A, B, C, D dan E dan F dalam tertib menaik saiz atom. Itu kita biasa buat. Soalan ni kita dah biasa buat susunan atom-atom dalam jadual berkala. Yang pertama kita ikut dia punya bilangan petala tu. Bilangan petala tu akan beritahu hint bagaimana bilangan shell yang dia ada. So yang paling besar sekali adalah F ni lah. Sebab dia paling bawah, F paling besar. Dia minta tertib menaik. So kita mula dengan yang paling kecil. So A yang paling kecil sebab dia duduk atas sekali. A paling kecil. So yang kedua terkecil, kala kedua. Kala kedua. Kala kedua sana. Okey. Okey, kala kedua adalah yang mana? B dan C mana kecil lagi, mana besar lagi? So C lagi lebih kecil sebab dia paling hujung. Bila paling hujung, bilangan protonnya lebih banyak, daya tarikan terhadap elektron lebih kuat berbanding dengan B. So B besar sikit. Okey, kemudian D dan E macam tu juga trend dia. D dan E lebih kecil. Tetapi F besar sikit. D. Kemudian F. Okey, so harap pelajar tahu macam mana nak susun lah. A, C, B, D, A, C, B, E, D, F. Okey, ada soalan yang ni? Okey, next. A, C, B, E, D, F. Okey, unsur manakah gas monoatom? Berikan satu sebab. C.
Kerana mempunyai susunan elektron oktet. Okay. Cukup. Yang ni oktet ni mesti ada wajib. Kalau kamu tulis belakang yang stabil, wajib. Wajib. Yang stabil tu ada tak apa, tak ada pun tak apa. Okay. Next. D dan F berada dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Apabila D dan F dimasukkan ke dalam air, satu lautan berakali terhasil. Unsur manakah lebih reaktif? F. Satu saja jawapan dia, satu markah. Yang lebih besar, lebih reaktif. Mengapa? Kerana saiz atom F lebih besar. Okey. Okey, Rafif tanya soalan tadi Rafif. Okey. Kalau tulis mencapai susunan oktet. Kalau tulis mencapai susunan oktet, elektron kena ada. Mencapai susunan, mempunyai susunan elektron oktet. Ini mempunyai ataupun mencapai tak ada masalah. Mempunyai ataupun mencapai tak ada masalah. Tapi kalau betul-betul Rafif tulis mencapai susunan oktet, mencapai susunan oktet saja salah. Sebab tertinggal perkataan elektron. Tertinggal perkataan elektron. Jadi kamu kena letak mencapai susunan elektron oktet ataupun mempunyai susunan elektron oktet. Okey. Okey, Arifif. Okey. So, patah balik pada soalan tadi, saiz atom F lebih besar. Titik. Ini soalan jawapannya ringkas, seringkas-ringkasnya tapi dapat markah. Saiz atom F lebih besar. Lebih besar tu maksudnya lebih besar dari D. Tapi tak mau tulis pun tak apa. Tapi yang wajib ada lebih. Sebab kamu buat perbandingan. Perbandingan. Okey. Sebab apa? Maka apa implikasinya? So, implikasinya adalah daya tarikan antara proton dan elektron dalam atom F lebih lemah. Okey, so daya tarikan, dia punya adjektif dia adalah kuat atau lemah. Jadi pastikan pelajar menulis adjektif yang betul. Daya tarikan kurang, daya tarikan sedikit tu semua salah tu. Daya tarikan kuat atau lemah, daya tarikan meningkat, daya tarikan berkurang, menurun. Itu semua tak betul. Daya tarikan antara proton dan elektron dalam atom F lebih lemah. Okey, Alia tanya, kalau letak daya tarikan elektron valence dengan nukleus kurang. Tak boleh lah. Kurang tu adjektif dia kurang kan. Kalau tulis macam ni, daya tarikan elektron valence dengan nukleus kurang. Apa maksudnya kurang? Okey, kita tengok ayat ni Okey. Kalau pelajar tengok daya tarikan elektron valence dengan nukleus kurang. Tak boleh. Ini kurang ni bukan adjektif yang sesuai untuk daya tarikan. Okey. Kalaulah sesuai pun sebenarnya kurang ni dalam ayat perbandingan tak boleh pakai langsung. Mana-mana pun. Mana-mana
kamu nak sebut tenaga kinetik kurang pun tak boleh. Kamu nak sebut apa lagi adjektif, kadar tindak balas kurang pun tak boleh. Sebab apa kurang tak boleh? Sebab bila kamu nak bandingkan katalah antara 1 dan 2 ataupun sekarang D dan F. Kamu nak kata nak buat ayat perbandingan, dia akan jadi lebih kurang. Daya tarikan elektron valens dengan nukleus lebih kurang. Lebih kurang tu kan saya selalu sebut, saya selalu buat lawak yang tu. Apa maksud lebih kurang? Lebih kurang maksudnya, lebih kurang kalau pergi kedai mamak, okey. Lebih kurang. Boleh lebih sikit. Lebih kurang tu lebih kurang, fahamlah kan maksud saya. Jadi tak boleh pakailah adjektif kurang tu. Kena tukar. Kat mana-mana pun tak boleh. Kadar tindak balas, kadar tindak balas 1 lebih kurang. Tak jadi juga. Lebih kurang tak boleh. Lebih sedikit pun tak boleh. Dia sikit, kita kata lebih sedikit. Lebih sedikit tu banyak ke sikit? Kedai mamak buh lebih sikit nasi, dia buh lebih. Alright. So, settle nah. Okay. Thank you Syad for the feedback. Okay. Point number 3. Okay. Point number 3. Apa pula? So, elektron valence atom F lebih mudah dilepaskan. Okey. Ni sebab apa? Okey, ni dia bagi 2 markah kan? Tapi saya tulis package jawapan yang penuh Sebab apa? Sebab dalam esei dia mungkin akan bagi, dalam esei dia mungkin bagi 3, 4 atau 5 markah. Jadi kamu tak payah fikir dah nak pakai jawapan pendek ke jawapan panjang. Okey. Right. Okey. Apa kelemahan pelajar bila jawab soalan macam ni Apabila pelajar jawab soalan macam ni, pertama sekali pelajar jawab tanpa ada perbandingan. Contohnya saya tak tulis, saya cakap saja. Contohnya bila soalan kita terangkan jawapan anda, pelajar pun jawab macam ni. Semakin menuruni kumpulan 1, saiz atom semakin besar. 2.1. Lepas tu dia kata, daya tarikan antara proton dan elektron semakin lemah. Dan yang ketiga dia jawab, elektron valen lebih mudah, semakin mudah dilepaskan. Itu kosong markah, 1 pun tak dapat. Itu penerangan. Saya tahu kamu baca dalam buku, dia tulis dia cerita macam itulah. Itu adalah konten kamu. Itu adalah konten untuk kamu ambil ilmu. Tapi bila soalan minta perbandingan, macam mana kita tahu soalan suruh bandingkan? Soalan kat atas tu, yang manakah lebih reaktif? So dia suruh bandingkan. Bila soalan minta perbandingan, kamu kena sebut dalam ayat perbandingan satu-satu. Okey Yang kedua, ini satu lagi adalah bila pelajar refer alfabet tu. Contoh F ni. Kat depan ni apa dia? Ni kelemahan pelajar tu lagi. Ada pelajar tak tulis apa langsung, dia kata saiz F lebih besar. Saiz F lebih besar salah. Kalau skema strict dia jadi salah. Saiz F lebih besar. Maksudnya alfabet F tu lebih besar. Dalam alfabet tu pada huruf kecil, huruf besar. Kan? Saiz F lebih besar. Salah. Ataupun dia kata saiz unsur F lebih besar. Walaupun soalan kat atas dia tanya unsur mana lebih reaktif. Tapi bila kamu nak cerita pasal daya tarikan, proton, elektron, itu kamu bagi tahulah zarah yang tepat, iaitu atom. Ini adalah hak depan alfabet tu apa dia. Kamu kena tanya diri kamu. Sekarang nampak mudah, tapi bila nak tulis baru tahu, nak tulis yang mana satu. Okey, next. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas apabila D diletakkan dalam air. D kumpulan 1 terletak dalam ayat D campur H2O. So dapat dah, ini dah disebut logam alkali sebab dia dapat alkali. Logam alkali, dia dapat alkali DOH tambah H2O, gas hidrogen.
Okey, dan kita seimbangkan 2, 2, 2. Okey. So, itu soalan E. Okey, soalan 21 semua okey? Soalan 22. Okey, thank you Zarfan. Okey, soalan 22. Thank you Malik, thank you Rafif. Okey, apa diagram 4 menunjukkan susunan elektron bagi satu molekul N dan H adalah simbol bagi dua unsur. Jadi molekul apa ni? Ini molekul amonia. Nah, ni molekul amonia. Okey. Okey pelajar, kalau kamu tengok, ini yang kadang-kadang kita jadi dilema. Saya melarang pelajar lukis macam ni. Ini sebatan kovalen, Naufal. Ini sebatan kovalen bukan ion. Okey, sebab apa kovalen? Sebab kita tengok dia share elektron. Dia share elektron. Okey, kalau pelajar lukis, jangan lukis macam ni. Walaupun soalan buat macam ni. Sebab apa? Saya takut jadi salah bila kamu nampak yang berikat tu tak berapa dekat. Macam ni. Ni depa dua ni satu couple ni. Kan? Tapi duduk jauh-jauh. Malah yang H ni duduk dekat pula dengan petala di dalam. Okey? Jadi nak lukis macam ni. N macam tu, nukleus 2. Kalau nak lukis, kalau kamu perlu lukis, okey, dengan H. Macam tu, dekat-dekat. Okey. Lukis bagi dekat. Okey, biar overlap macam tu. Okey, itu amonia. Okey, Naufal. Okey, apa beza amonium? Naufal kata amonium. Okey, nak betul dah lah tu. Malik kata amonia. Okey, so amonium ke amonia ni? Amonium ke amonia? So ini adalah amonia. NH3 amonia. Amonium NH4. Ada H satu lagi. Kalau amonia ada 4, ada H satu lagi, iaitu dia kalau amonium ada H satu lagi. Macam itulah. Lebih kurang NH4. NH4 plus. Sebab apa plus? Tadi NH3 ni, NH3 tadi dia pada balance proton dengan elektron sama banyak. So tak ada charge. Tapi bila masuk H satu lagi, kan H ni charge positif. Maka NH3, NH4 ada positif lah. H ni yang masuk. Amonium ni adalah ion. Amonium ni adalah ion, sebatan ion. Amonia sebatan molekul. Alright. Kita jawab soalan dia. Nyatakan jenis ikatan dalam molekul, ikatan kovalen. Nama molekul ini. Okey, nama molekul kalau tulis bagi betul A-M-M. Amonia. Okey, amonia. Next. Okey. Tulis susunan elektron bagi atom nitrogen dan atom oksigen sebelum ikatan terbentuk. Mana kata tulis dia sebagai atom lah. Nitrogen 2 titik. Tengok je kat situ ada berapa? 2. First shell ada 2. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5. 2.5. Okey. Hidrogen ada 1 sahaja. Okey. Next.
Okey. Soalan seterusnya. Jadual 4 menunjukkan susunan atom bagi natrium dan klorin. Tuliskan formula bagi sebahagian terbentuk antara natrium dan atom klorin. Senang saja kan? Kita dah selalu tulis dah natrium klorin tu NaCl. No? Lukiskan susunan elektron bagi sebahagian terbentuk. Okey, so natrium dua 8. Okey, satu tak payah buat lah sebab dia ada ion . Satu tak payah buat sebab dia dah jadi ion. Dan klorida Cl 2 8 7. Okey, ini atom. Ni atom. Jadi untuk buat ion, elektron daripada natrium tadi tu masuk dalam klorin, diterima oleh klorin. Jadi ion klorida . Charge negatif. Okey. Okey, berdasarkan B2, terangkan bagaimana sebahagian itu terbentuk. Ini kalau dalam esei, banyaklah juga kita boleh tulis. Tapi kalau dalam struktur, nak tulis apa? Nak terangkan bagaimana sebahagian itu terbentuk. Jadi kita sebut atom natrium mempunyai susunan elektron dia abanglah kat atas kan. Okey, dekat atas dah ada susunan elektron kan. So kalau kamu tulis pun tak dapat markah . So tak payah tulis, sorry. Tak payah tulis. Okey, so terus saja nanti melepaskan satu elektron. Okey, untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey, kemudian atom markah kedua, atom klorin menerima satu elektron untuk mencapai Allah, tak nampak. Tak ada siapa abang pun. Lain kali abang lah cikgu tak nampak. Kau tak ada ni yang buat saya ragu-ragu ni. Okey, kalau menderma boleh. Menderma. Maksudnya melepaskan ni kamu tulis menderma. Boleh. Okey. Atom klorin menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey, kalau dalam esei banyak kita boleh tulis. Kita boleh tulis susunan elektron, lepas tu kita boleh tulis persamaan setengah. Na arrow Na plus tambah elektron, Cl plus elektron jadi Cl minus. Kita boleh tulis pula ion natrium dan ion klorin ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Formula yang terbentuk NaCl, itu semua kita boleh tulis. Tapi kalau untuk struktur cukup setakat ni untuk 2 markah lah. Okey, Okey. Sebenarnya nak mengajak kamu ni malam-malam cikgu berlatih cakap dengan dinding sebenarnya. Nak bagi ada feel. Bagi ada feel. Tak rasa pelik sangat cakap dengan laptop kan. Tapi alhamdulillah lah berlatih banyak kali. Rasa okey je dah. Dah rasa selesa dah. Selesa cakap dengan komputer. Okey. Nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian ini. Okey, Syamih tanya, cikgu kalau soalan tu ada WCR tak? Okey, Syamih tanya soalan tu ada WCR tak?
WCR tu adalah wrong cancel right. Syahmi ni pernah tanda kertas soalan SPM apa? No? Ada tak WCR, wrong cancel right? Boleh jadi ada wrong cancel right. Boleh. Kalau pelajar tulis melepaskan 2 kali, memang wrong cancel right lah. Nah, contohnya lah. Atom natrium melepaskan 1 elektron. Kat sini dia tersyashul. Dia tulis melepaskan juga. Atom klorin melepaskan 1 elektron. Jadi kalau dua-dua melepaskan 1 elektron, siapa yang melepas ni? Kalau kamu tulis dua-dua melepaskan, sini melepaskan, sini melepaskan, siapa yang melepas? Teka-teki. Siapa boleh jawab? Yang mana satu melepaskan? Jawab Keh. Tak ada siapa nak jawab. Kalau kat sini melepaskan, kat sini melepaskan, siapa melepas? Syahmi jawab natrium. Sebenarnya yang melepas tu kamu. Sebab tak dapat markah. Dua-dua pun tak dapat. 1 markah pun tak dapat. Kamu yang melepas. Sebab kalau melepaskan, kalau kamu tu dia melepaskan, dua-dua ni, ini trik lama lah. Trik lama. Bila tak tahu hak mana satu, hak mana, tulis dua-dua. Tulis benda yang sama, harap-harap salah satu kena, satu dapat markah. Tak boleh. Kita faham dah trik kamu. Kalau kamu tulis melepaskan dua-dua, maksudnya kamu tak tahu yang mana satu melepas, dua-dua tak dapat markah. Wrong cancel right. Ini maksud wrong cancel right. Maksudnya, yang ni wrong. This is wrong. This wrong, cancel this one, that right. Okay? So, maksudnya, kosong lah. Tak dapat markah. Maka kamulah yang melepas. Okay. Faham Syahmi? Wrong cancel right apply to all questions. Dalam esei, struktur dan kertas 3 pun. Kertas 3 pun wrong cancel right ada. Apabila contradict ataupun tak boleh pilih, dia akan wrong cancel right. Okay, next. Nyatakan okay, thank you Syahmi. Okay, nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian ini. Okey, yang paling senang sekali, takat, lebur dan didih yang tinggi. Takat, lebur dan hak ni kalau minta sifat fizik kovalent ataupun ion, gunakan kalau 1 markah tu saya recommend kamu guna takat, lebur, takat, didih lah. Kalau kamu tak guna yang ni, satu lagi apa dia? Satu lagi adalah tidak mengkonduksikan elektrik. Tapi mengkonduksi elektrik dia tak boleh tulis ringkas. Tak boleh tulis mengkonduksikan elektrik macam ni saja. Tak boleh. Kena habaq mengkonduksikan elektrik dalam keadaan aqueous dan leburan. Okey? Boleh Okey. Dah boleh. Okey, Zafan tanya, kalau solid at room temperature, terima tak cikgu? Okey, kalau solid at room temperature, boleh terima. Itu sifat fizik dia. Solid at room temperature. Tapi saya tak recommend lah jawapan tu, solid at room temperature. Sebab apa solid at room temperature tak recommend? Sebab macam panjang je jawapan tu kan. Solid at room temperature. Lagi banyak kamu tulis, lagi tinggi kebarangkalian kamu silap. Dan jawapan yang kalau dalam skema tu, nombor 1 dalam skema tu yang tu lah, iaitu takat lebur dan takat didih yang tinggi, iaitu high temperature and high melting and boiling point. High melting and boiling point. Ataupun nombor 2 ataupun nombor 1, nombor 2 adalah able to conduct electricity in molten or aqueous form. Okey, antara jawapan-jawapan yang boleh terima. Tapi yang ni kena tulis dengan berhati-hati, iaitu soluble in water. Tapi bukan semua ionic soluble in water. Ada yang garam tak larut. Okay, so get used to writing the answer takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okay, alright.
So, kita dah bincang 3 soalan. 20, 21, 22.